Assalamualaikum and hi everyone. So kita continue chapter yang baru untuk SM015, which this time kita dah di chapter 8 yang tajuknya adalah limits and continuity. And for this video kita akan start dengan subtopik yang pertama, 8.1, tajuknya adalah limits. So in this subtopik kita akan belajar limit notation, sedikit explanation tentang limit melalui graph, properties of limit, and kita akan compute limit for certain functions. Okay, so first of all kita tengok dahulu notation bagi limit. Okay, so di bahagian nota ni yang sini, ini adalah notation kalau kita nak tulis limit. Okay, bermaksud dekat sini bila tulis limit, yang pertama sekali mesti ada yang ini. Okay, maksudnya ada perkataan LIM, stand for limit. Di bawahnya kita akan sebut sebagai X approaching A, di mana A akan jadi certain number. Okay, so pronunciation adalah limit as X approaching A of Fx. Fx adalah any function dan equals to L bermaksud ini adalah jawapan for this limit. Okay, so nanti bila kita kira atau compute limit equal L, basically L ini adalah kita punya answer. Okay, so just remember bila kamu tulis limit, kena faham dia ada lim as X approaching A of a function. Okay, so untuk lebih detail kita tengok kepada Fx equals to X square plus 2, and if we have limit X approaching 0, X square plus 2, Y ataupun kenapa kita dapat nilai 2. Okay, so function kita di sini adalah Fx equal to X square plus 2. So this is our function Fx. Okay, kita nak mencari limit if X approaching 0. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan limit adalah if we were to graph ataupun lukis function ini, so graphnya akan jadi, madam lukis di bahagian tepi sini ya. Okay, graph X square plus 2, bentuk graphnya adalah smiley begini. Okay, dekat sini kita ada nilai Y equal 2. So, apa yang dimaksudkan dengan bila kita tulis limit X approaching 0 of this function? Ini function kita, smiley ini. Bila kita tulis limit X approaching 0, dia membawa maksud bahawa semakin kita menghampiri X0. So, this is the position for X0, okay, our origin. Jika kita menghampiri X0, apakah nilai Y kita? Okay, so maksudnya if your X is here 0, kita ada dua pilihan, iaitu kita boleh menghampiri 0 dari kiri. Madam bergerak dari kiri, kita menghampiri 0, ataupun kita boleh juga bergerak dari kanan menghampiri 0. Okay, so ada dua option untuk kita menghampiri X equal 0 di bahagian tengah ini. Either kita menghampiri dari kiri, so we would choose certain X value. Okay, sampailah kita dekat dengan 0. Ataupun if our 0 is here, kita boleh menghampiri 0 dari kanan dengan memilih certain X value yang menghampiri X kosong. So remember, limit adalah kita nak mencari nilai Y if kita menghampiri certain X value. Okay, so di dalam table ni, kalau kamu boleh nampak, we are approaching X0. Kalau ini adalah paksi X, okay, 0 di bahagian sini, so kita akan approach 0 from left. So kita ada negative 0.5, negative 0.25, negative 0.001. Okay, semakin dekat dengan 0. Or kita juga boleh ada, if this is our x-axis, this is x0. So kita boleh menghampiri 0 dari kanan dengan cara kita boleh pilih x equals to 0.5, x equals to 0.25, ataupun dekat lagi dengan 0 kita ada 0.001. Okay,
So, kita nak try calculate nilai Y bagi setiap X yang kita ada ini untuk kita lihat finally if kita approach 0, apa nilai Y yang sepatutnya kita dapat. Okay. So, contoh yang pertama kita nak approach dari kiri. Okay. From negative 0.5 kepada 0. So, 0 is here. Kalau kita ada negative 0.5, so let's say here. Okay, negative 0.5. So, macam mana kita nak cari nilai Y dia di sini? Apa yang perlu kita buat adalah negative 0.5. Ganti sahaja di tempat X. Okay, di dalam function kita. So, kita ada negative 0.5 squared plus 2. Ganti dalam keseluruhan function. Tekan calculator dan kita akan dapat nilai. If your X is negative 0.5, Y kita adalah 2.25. Okay, so maksudnya if your X is negative 0.5 right here, your Y is 2.25. Okay, next kita pergi lagi menghampiri 0. Remember aim kita nak menghampiri X0. So, madam boleh pilih another X value which is negative 0.25. Okay, let's say dekat sini negative 0.25. So, cuba kita check nilai Y dia. So, replace this di tempat X. So, kita ada negative 0.25 squared plus 2. Okay, so tekan calculator akan dapat 2.0625. Okay, so if our X is negative 0.25, dia punya nilai Y dekat sini adalah 2.0625. Okay, madam nak pergi lebih dekat lagi dengan 0. Since 0 dekat sini, so madam boleh pilih another X value. Okay, so which madam pilih lagi dekat dengan 0? Negative 0.001. Okay, so dekat lagi dengan 0, sini ada negative 0.001. Okay, so kita nak cari apa nilai Y if your X is negative 0.001. Okay, so ganti X ini di dalam function kita, press calculator, kamu akan jumpa nilainya sebagai 2.00001. Okay, so kalau kamu perhatikan, kita bergerak daripada kiri, we choose 3x values untuk kita dekat dengan kosong. Kita boleh lihat nilai Y kita, basically dia semakin menghampiri dengan nilai 2. Okay, daripada 2.25, kemudian dia pergi 2.0625, kemudian pergi kepada 2.000001. Kemudian what happen if X kita exactly 0? Okay, so ganti 0 squared plus 2, kita jumpa nilainya 2. Okay, so bermaksud dekat sini, bila kita bergerak daripada kiri menggunakan 3 nilai X, semakin kita menghampiri X0 di sini, apa yang kita jumpa adalah our Y value akan approach nilai 2. Okay, so itu maksud limit. We approach 0 from left, our Y value atau our answer is equals to 2. Okay, so ini contoh kita approach dari kiri. Kita boleh juga ada pilihan untuk approach dari kanan. So, kalau kita approach X0 dari kanan, so kita boleh pilih any X value sebenarnya semakin menghampiri 0. Okay, so sebagai contoh, madam ambil X equals to 0.5. Okay, now kita dari side kanan. So, if my X is 0.5, apakah nilai Y saya? So, kita akan ganti di tempat X dalam function. So, tekan calculator, kita ada 0.5 squared plus 2. Okay, so this will give us 2.25. Okay, bergerak lagi. What if my X is 0.25? Okay, so 0.25 dekat sini. Okay, lebih dekat dengan kosong. Kita nak menghampiri 0. So, madam pilih 0.25. So, replace 0.25 di tempat X. So, kita ada 0.25 squared plus 2. Boleh press calculator dan jawapannya adalah 2.0625. Okay, now madam boleh approach menghampiri 0. Okay, so if this is my X0, boleh pergi lagi dekat. So, madam pilih nilai X equal to
0.001. Okay, let's say here 0.001. Okay, cari nilai y-nya. If my x 0.001, ganti sahaja di sini, plus 2. So, kita akan dapat nilai y sebagai 2.000001. Okay, so kamu boleh lihat either kita approach 0 dari kiri atau dari kanan. At the end, limit yang kita jumpa when we approach x equal 0, our y value would be equal to 2. Okay, so inilah jawapannya. That is why dekat sini ditulis limit as x approaching 0 of this function, nilainya adalah 2. So basically 2 ini adalah nilai untuk y. Okay. So, ini secara grafikal apa yang dimaksudkan dengan limit. When you read limit x approaching 0, bermaksud you just imagine this is x-axis, I have 0 here. Apa berlaku pada y value kalau saya semakin menghampiri x0? Ataupun apa nilai y saya kalau saya menghampiri x0? Okay, so ini secara grafikal sahaja. Okay, kita pergi kepada properties of limits. Okay, so ada 7 properties di sini. Kita lihat kepada properties yang pertama dahulu. Okay, untuk limit, we have limit x approaching a, any number of function fx. So, untuk properties yang pertama, if kamu punya fx adalah constant function. Okay, ditulis C di sini. So, if your fx is a constant function, nilai limit kita akan jadi constant itu. Okay, so sebagai contoh, kita tengok bahagian sini. Kamu ada limit x approaching 3. Okay, but your function is 5. Okay, so kamu tengok function kamu, bila function kamu no x ataupun no unknown, no variables, bermaksud kita tak boleh ganti any x ke dalam function kita. Sebab tak ada x, so kita tak boleh replace x itu. Okay, so apa yang akan tinggal hanyalah jawapannya equals to 5. Okay, contoh lain Madam boleh bagi. Let's say you ada limit x approaching 0 of function half. Okay, so kamu nampak kamu punya function no x. Okay, tiada sebarang x, bermaksud kamu tak boleh replace kosong ke dalam function ini. Okay, so bila tak boleh replace, dia akan remain sebagai half. Okay, so that is the first property. Property yang kedua, kita ada limit as x approaching a of function x. Okay, so Madam nak highlight di sini, now kamu punya function, okay, kita dah ada variable x. Okay, sebagai contoh, limit x approaching 2, your function is x. Okay, so apa berlaku bila kamu ada macam ni? You have x. Okay, untuk yang ni kita ada x. You already have the variable. So, apa perlu kamu buat adalah just replace value yang di bawah ni. If x approaching 2, bermaksud saya akan replace 2 dalam function saya. Okay, so just replace x dengan 2. So, this will be the answer. Properties yang ketiga, kalau kamu ada limit x approaching a and then your function is x to the power of n. Okay, so apa yang perlu kamu buat? Again, kita tengok kita punya function sekarang, dia adalah x power n. Kalau kita tengok di bahagian example, kita ada limit x approaching 4, our function is x square. Now, sama juga kamu ada x. Okay, so kalau ada x, apa yang kita akan buat adalah kita akan just replace x equal 4. Okay, x approaching 4 bermaksud kita akan replace 4 di tempat x. Okay, so kita akan ada 4 squared which equal to 16. Okay, next kita pergi kepada properties yang keempat. Okay, untuk properties yang keempat, when you have limit x approaching a, kamu ada satu constant yang didarab dengan fx. Okay, sebagai contoh, limit x approaching 3, function kita 5x.
kita ada satu constant which is 5 yang didarab dengan X. So, apa yang boleh kita buat kalau ada constant begini, kita dibenarkan untuk kamu keluarkan constant itu ke hadapan. Okay, so our constant is 5. Keluarkan 5 tu ke hadapan and then limit X approaching 3, tinggallah X di dalam. Okay, disebabkan kita dah keluarkan 5 ni pergi depan, so yang tinggal adalah limit X approaching 3 dan juga X. Okay, so again yang ini tadi, kita dah tengok, when you have X, kamu akan replace sahaja limit kamu which is 3 ke dalam limit kita. Okay, so kita ada 5 in front and then this one, bila kamu ganti sahaja 3 di tempat X. So, kita ada 5 times 3, jawapannya adalah 15. Okay, next kita pergi kepada properties yang kelima. Okay, untuk properties yang kelima ini, apa yang berlaku adalah kita ada limit X approaching A, but this time you have two function being add, okay, ditambah atau ditolak. Ada dua jenis function, F and G. Okay, so menurut properties ini, bila kita ada limit begini, kamu boleh pecah limit itu menjadi 2. Okay, so sebagai contoh, kalau kita tengok kita ada limit X approaching 4, kemudian kita ada function 3X square minus X. Okay, since kita nampak minus di sini, kamu boleh split jadi 2 limit yang berbeza. Okay, so cara splitnya kita akan split limit X approaching 4. Gunakan function yang pertama dahulu which is 3X square minus and then limit X approaching 4 function yang kedua which is X. Okay, so minus here kita akan break into 2 limits. Okay, tapi masih both approaching 4. Kemudian function yang pertama, function yang kedua. Okay, and then baru kita boleh calculate lah nilainya dekat sini. So, the first limit yang ini, kita ada X. So, nampak saja X kita akan ganti dengan limit kita 4. Okay, so kita ada 3, 4 squared minus, untuk limit yang kedua, again kita ada X di sini. So, kita akan replace 4 dekat sini. Kita akan ada 4 sahaja. Okay, so tekan calculator. Ini akan bagi jawapan 44. Okay, move to properties number 6. Okay, untuk properties yang ke-6. Properties yang ke-6, this time kita ada limit X approaching A. But this time kita ada dua function yang didarab. Okay, so sebagai contoh soalan kita ada limit X approaching 2. Okay, boleh nampak ada dua function yang didarab. Which, X cube didarab dengan X square minus 3. Okay, so bila ada darab, kita boleh pecah dia jadi begini. Okay, masih 2 limits. Okay, pecah kepada 2 limits, kemudian operasinya adalah darab. So, macam mana kita nak pecah? Kita akan ada limit X approaching 2, function yang pertama X cube, didarab dengan limit X approaching 2, function yang kedua adalah X square minus 3. Kemudian kita akan compute limit one by one. Ini darab dengan limit yang ini. So, follow yang ini dulu. Kita ada X, so kita akan ganti 2 ke dalam limit kita. So, kita ada 2 cube didarab dengan, okay, madam letak kurungan. Next limit, this one, kita ada X also here. Maksudnya kita akan ganti 2 ke tempat X. So, kita ada 2 squared minus 3. Okay, so tekan calculator. Ini adalah operasi darab. Okay, so akan dapat nilai sebagai 8. And properties yang terakhir tentang division. Okay, so if we have a limit X approaching A, kita ada dua function yang dibahagi. Fx bahagi Gx. So kita boleh split function ataupun limit kita menjadi bahagi. So kita tengok soalan. Example kita ada limit X approaching 3, but this time kita ada X square divided by X plus 1. Okay, so soalan kita ada satu je limit, tapi disebabkan oleh bahagi ini, kita boleh split menjadi dua limit, atas dan bawah.
Okay, so kita ada limit x approaching 3 untuk function atas. Kemudian kita akan letak simbol bahagi dari depan. Okay, bahagi. And then limit masih sama, x approaching 3, but this time untuk function yang di bahagian denominator kita ada x plus 1. Okay, and then bila kamu compute yang atas dulu. X approaching 3, x square. So kita akan ganti 3 di tempat x itu. Divided by, di bahagian bawah kita ada x ya. So kita akan ganti 3 di tempat x, kita ada 3 plus 1. Okay, kita go through example 1. Untuk example 1 ini, arahan soalan adalah evaluate the following limits. So kita nak cari jawapan atau nilai bagi setiap limit yang ada pada soalan A hingga F. Okay, so basically soalan ni dia nak kamu guna properties of limit, tapi tak apa, madam akan ajar sahaja terus. Okay, yang pertama sekali, once kamu dapat soalan limit and bila you nak kira limit, yang pertama sekali terus sahaja sub x into function. Okay, itu yang pertama. Okay, kamu terus sub x. X here refer kepada kamu punya limit. Okay, yang berada di bahagian bawah ni. Okay, terus sahaja ganti x ini ke dalam function. Okay, next yang kedua, dari segi cara penulisan, once dah ganti x, okay, once kamu sudah ganti x, limit notation tidak perlu ditulis lagi. Okey, tidak perlu ditulis lagi. Okey, nanti madam akan tunjuk macam mana cara penulisan yang betul bila kamu menjawab soalan limit. Okey, so we go through kepada soalan A. Yang pertama, kita ada limit x approaching 1. Your function is pi. Okay, so ini properties yang pertama tadi. Bila function kita no x, maksudnya jawapan kita akan terus pi. Tak ada nilai x yang boleh kita ganti pada function kita, so dia akan remain sebagai pi. Okay, untuk soalan B, kita ada limit x approaching negative 2 of function x cube. Okay, so bila function kita sekarang x cube, ada x, so kita akan terus sub limit kita, which is negative 2 dalam kita punya function. So, once kamu replace x, maksudnya kita akan ganti negative 2 power 3. Once kamu dah ganti x dengan negative 2, limit ini, limit notation, tidak perlu ditulis lagi. Once kamu dah ganti x, limit takkan ada di bahagian depan sini. Okay, so terus jawapan sahaja kita ada negative 8. Okay, so next question. Kita ada soalan C. Limit x approaching 3 of 4x square. Okay, so jumpa sahaja soalan limit, terus ganti limit di tempat x. Okay, so kita ganti 4, limit kita 3 square. So, once kamu dah ganti x dengan 3, di depan ini tidak sepatutnya ada simbol limit lagi. Okay, so terus sahaja cari jawapan, nilainya adalah 36. Okay, question D. Okay, kalau soalan D, kamu cuba buat sendiri, just replace x equal to ke semua tempat x and find the answer. Okay, so madam nak tunjuk kamu soalan F. Okay, untuk soalan F, let's say madam nak guna properties. Basically, kamu boleh straight away ganti negative 2 di tempat x. Boleh sahaja ganti terus. Okay, so madam tunjuk dua cara. Yang pertama, kita ganti terus. Kita ada limit x approaching negative 2 of x square plus 1 divided by x minus 1. Okay, so kamu boleh straight away ganti negative 2 di tempat x. So, kita akan ada negative 2 squared plus 1 divided by negative 2 minus 1. So, kamu akan jumpa jawapan sebagai negative 5/3. Okay. One more, kalau kita guna properties, iaitu properties yang terakhir di muka surat 1 tu,
Maksudnya daripada limit x approaching negative 2 of function x square plus 1 divided by x minus 1. Okay. Kamu boleh split disebabkan functionnya ada division. Boleh split jadi limit x approaching negative 2 of function x square plus 1 divided by function yang bawah masih ditulis limit negative 2 of function x minus 1. Okay. Madam belum menggantikan sebarang x pada function kita. Okay, so Madam akan sentiasa kena tulis limit lagi because I still have x. Okay, now baru Madam nak compute. Okay, untuk limit yang atas, Madam akan ganti negative 2 di tempat x. Negative 2 squared plus 1. Divided by yang bawah kita ada negative 2 minus 1. Okay, so now start Madam dah ganti x dengan negative 2. Okay, so limit di bahagian hadapan ni akan hilang. Tidak perlu ditulis lagi. Okay, so ini akan bagi kita jawapan yang sama which is negative 5/3. Okay, so boleh guna properties atau boleh direct ganti limit dalam function dan dapatkan jawapan. Okay, so habiskan semua soalan bermula daripada soalan A sehingga F. Okay, next kita akan pergi kepada limits of a rational function. Okay, so di bahagian atas ni ada sedikit mind map di mana kita ada case yang kamu dapat limit 0/0. Okay, sebelum ni pada example 1, kalau kamu perhatikan bila kita ada soalan limit, kita akan terus ganti x into the function. Kita akan ganti limit terus ke dalam kita punya function dan kita dapat nilai limit kita as a number. Okay, dapat nilai number pada limit kita. Okay, so dia tak kisah sama ada kamu dapat pi, kamu dapat negative value, or kamu punya limit dapat 0 pun tak ada isu, boleh. Okay, as long as you get number. Tetapi, kita pergi kepada case yang seterusnya. Apabila kamu ganti nilai x kamu, kamu jumpa dia 0/0. Di atas mesti 0, di bawah juga mesti 0. Okay, so this is a special case di mana kita perlu certain steps untuk bantu kita solve soalan yang dapat 0/0. Okay, so sebagai contoh, kita tengok kepada example 2. Okay, untuk example 2, soalan A. Okay, so kita ada limit x approaching 6 of this function. Okay, so seperti biasa, kamu akan terus ganti. Okay, ganti sahaja 6 di function kita. So, bila kamu ganti, kamu akan ada 6 square minus 36 divided by 6 minus 6. Which, kalau kamu kira ni, kamu ada 36 minus 36 divided by 6 minus 6, which will be 0/0. Okay, so bila kamu dapat case 0/0, ini adalah special case. Tak boleh kita terus ganti 6 di tempat x and then kamu biar jawapan 0/0. Ini adalah salah. Okay, so bila jumpa case 0/0, apa yang perlu kamu buat adalah di bahagian nota ni, Madam ada tulis ada dua cara. Okay, yang pertama kita akan factorize ataupun cara yang kedua kita akan darab dengan conjugate. Okay, so factorize kamu akan guna bila kamu boleh factorize your polynomial. Conjugate kamu akan guna kalau kamu ada set di dalam soalan. Okay, so ini melibatkan polynomial. If you can factorize either using calculator, either using long division, so kita akan factorize. Yang kedua, kita akan multiply with conjugate if kamu ada set di dalam soalan. Okay, so both basically bila kamu dah factorize atau kamu multiply with conjugate, kamu kena aim supaya kamu boleh at least potong. Okay, potong atas bawah. Okay, that is the reason kenapa kita factorize dan kita multiply with conjugate. Okay, so Madam akan tunjuk details pada soalan A, example 2. Okay.
Okey, untuk soalan ni kita dah check, kita dapat 0/0. Okey, so kita cuba factorize atau multiply with conjugate. Since soalan ni tidak melibatkan set. Okey, kita tak ada set. So basically kita akan factorize. Okey, so factorize, kita ada limit x approaching 6 of x square minus 36 divided by x minus 6. So, apa yang perlu kamu buat sekarang adalah kamu nak factorize. So, if factorize, decide bahagian mana yang kamu nak factorize. Of course, kita akan factorize yang bahagian atas. So, limit masih perlu ditulis kerana kita tak ganti sebarang nilai x lagi. Okay, so kita akan just factorize yang ini. Dia akan menghasilkan x plus 6, x minus 6 divided by x minus 6. Okay, so apa yang madam buat adalah limit masih ditulis. Kita akan factorize kuadratik di atas ini menjadi x plus 6 darab x minus 6. And then di bawah stay. Okay, so bila kamu factorize, madam kata cuba aim untuk pastikan kamu boleh potong something atas dan bawah. Okay, so kita nampak dekat sini kita ada x minus 6. Dan juga x minus 6 right here. Okay, so bila kita potong tu, apa yang tinggal sekarang hanyalah limit x approaching 6 masih ditulis dan function kita hanya tinggal x plus 6. Okay, kita dah potong tadi yang ini, so tinggal x plus 6. Limit, madam masih tulis kerana madam belum menggantikan sebarang x. Okay, once kamu dah berjaya potong something, kamu boleh cuba lagi sekali untuk ganti kamu punya x. Okay, so now kita tinggal x plus 6. If kamu ganti x equal 6, di tempat x kita akan ada 6 plus 6. Okay, now madam dah ganti x dengan 6. So, limit tidak akan ditulis lagi di bahagian hadapan and madam dapat nilai 12. Okay, so this is the answer. Compared to tadi, kalau kita ganti 6, kita hanya dapat case 0/0. This is not the answer. Tetapi setelah kita apply konsep factorize, kita simplify dan kita ganti limit, kita dapat nilainya 12. Okay, so ini untuk soalan A. Okay, kita continue soalan C pada example 2. Okay, kali ni soalannya kita ada limit x approaching 0, 2x square plus 5x over x. Okay, so untuk soalan ni, kalau kamu tengok, when you replace x equal 0 ke dalam function kita, so kita ada 2, 0 squared plus 50 divided by 0. So, atas akan menghasilkan 0, bawah pun akan menghasilkan 0. So, this is the case of 0/0. Okay, so tak boleh kamu biar jawapan 0/0. So, kita kena compute lagi soalan ni. You ada dua option. Yang pertama, saya boleh factorize. Ataupun yang kedua, saya guna conjugate. Okay, so since soalan ini tidak melibatkan set, so kita takkan guna conjugate. By means, kita mesti factorize. Okay, so factorize atas skill kamu sendiri. Okay, kalau kamu tengok di quadratic, probably you boleh pakai calculator. Kalau kamu tengok di cubic, mungkin boleh pakai calculator dan juga long division. Okay, so untuk soalan ni, limit x approaching 0 of function 2x square plus 5x divided by x. Dan madam tahu madam nak guna option untuk factorize. So, yang madam akan factorize adalah yang di bahagian atas. Okay, so again limit masih ditulis sebab kita belum ganti sebarang x. Okay, so apa yang madam akan factorize adalah I'm going to take out x sahaja. So, kita tinggal 2x plus 5 divided by x di bahagian bawah. Okay, so madam kata once you factorize, you mesti aim untuk potong something di bahagian atas dan bawah. Okay, so kita akan cancel off the x. So, limit masih ditulis. X approaching 0, kita hanya tinggal 2x plus 5. Okay, so once kamu dah hilangkan something, kamu sebenarnya dah ready untuk ganti nilai x. Okay, so kita akan ganti x. 2 times 0 plus 5. Okay, madam ganti x kosong
di tempat X ini. So, kita ada 2 times 0 plus 5. So, once kamu dah ganti limit ini tidak perlu ditulis lagi di bahagian hadapan. Okay, so kita ada 0 plus 5. So, jawapannya adalah 5. So, instead of dapat 0 over 0, once kamu factorize, kamu akan jumpa terus nilainya adalah 5. Okay, Madam nak tunjuk untuk satu lagi example, which is untuk soalan F. Kita ada limit X approaching 4 of this function. Okay, so sama setiap kali dapat soalan limit, the first thing yang patut kamu buat adalah kamu akan gantikan terus your limit di tempat X. Okay, so kalau kita ada limit 4, so kita ada 4 minus 4 divided by square root 4 minus 2, which kita akan ada 0 over 2 minus 2, which is case 0 over 0. Okay, so maksudnya soalan ni juga membawa kita kepada case 0 over 0. So 0 over 0 ada dua option. Yang pertama, either kamu factorize, atau yang kedua kita akan gunakan conjugate. Okay, so tengok soalan kita this time melibatkan square root. Okay, so melibatkan set. Bila melibatkan set, kita akan pilih option untuk conjugate. So, macam mana nak buat proses conjugate itu? Kita ada limit X approaching 4 of function X minus 4 divided by square root X minus 2. So, bila kamu nak conjugate, this time, conjugate tidak semestinya yang denominator sahaja. Okay, sebelum ni kamu belajar conjugate, kita rationalize denominator. But this time, conjugate kamu, dia boleh juga if your set berada di bahagian atas, kamu akan conjugate yang atas. If your set, contoh soalan ni berada di bawah, so kita akan conjugate yang bawah. Okay, so untuk soalan ni dia akan jadi limit X approaching 4, X minus 4 divided by square root X minus 2. Madam letak kurungan. Basically original question masih tidak berubah. Apa yang Madam buat adalah sekarang Madam nak darab dengan conjugate. And Madam nak conjugate yang melibatkan set adalah yang ini. Square root X minus 2. Okay, so bila conjugate, Madam akan conjugate dengan square root X plus 2. Okay, divided by also square root X plus 2. Okay, so Madam conjugate yang bawah ini, Madam tukar sign minus jadi plus. So, dia jadi square root X plus 2 atas dan bawah. So, apa yang kita akan buat sekarang adalah darab atas dengan atas, bawah dengan bawah. So, kita ada limit, masih ditulis. Kita belum mengganti sebarang X. Okay, yang atas, kalau kamu darab, dia akan jadi X times square root X adalah X square root X. Next, X times 2 become positive 2x. Negative 4 times square root x, kita ada negative 4 square root x. And one more, negative 8. Okay, divided by, okay, and then kita ada square root x times square root x. Jadi x sahaja. Okay, and plus 2 square root x minus 2 square root x. Itu adalah purpose kita conjugate, dia akan hilang. Okay, jadi 0. And last one kita hanya ada minus 4. Okay, so kalau kamu tengok, after kamu dah darab dengan conjugate, ini adalah hasilnya. Dan tadi Madam dah bagi tips sikit, kalau kamu factorize atau kalau kamu conjugate, we are aiming for, kita nak potong atas dan bawah if possible. Okay, so kalau kamu tengok ni, kalau kamu replace 4 here dengan limit kita, dia masih jadi case 0 over 0. Okay, dia tak membantu lagi. So, kamu masih kena simplify sampai kamu boleh potong something atas dan bawah. Okay, so apa yang Madam akan buat sekarang adalah Madam akan factorize yang bahagian atas. Okay, so bahagian atas, Madam highlight yang ini dan yang ini. Okay, apa yang Madam buat adalah Madam nak factorize keluar square root x. Okay, so Madam ada x minus 4. Okay, so tengok yang berwarna biru ni. Apa yang Madam buat adalah Madam keluarkan square root x dan dia hanya tinggal x minus 4. Kalau kamu kembang balik, kamu akan dapat positive x square root x and then minus 4 square root x. Okay.
And then next bahagian atas, Madam highlight warna hijau, kita ada plus 2x minus 8. So, apa yang Madam akan buat adalah Madam akan keluarkan plus 2, okay, and x minus 4. Okay, so daripada warna hijau ni, Madam factorize keluar 2. Okay, 2. And then Madam tinggal x minus 4. So, please expand balik. Dia akan jadi 2x minus 8. Okay, and then divided by yang bawah, kita tetap ada x minus 4. Okay, and then equals to, okay, limit masih ditulis, kita masih simplify kita punya fraction. So, kalau kamu perhatikan dekat sini, kita ada nampak x minus 4. Okay, so yang paling penting yang bahagian atas. X minus 4 ini, Madam factorize keluar ke hadapan sekali. X minus 4. So, apa yang tinggal? I take out this. Ini hanya tinggal square root x. Plus, untuk plus yang ini. Ini pun Madam keluarkan ke depan. So, yang tinggal hanyalah 2. Okay, kalau tak yakin boleh expand balik. This one akan dapat square root x, x minus 4. Plus 2 times x minus 4. Okay, and then divided by x minus 4. Okay, tujuannya kita factorize ni adalah untuk cancel off x minus 4. Okay, so dia akan tinggal limit x approaching 4. Yang tinggal hanyalah square root x plus 2. So, bila kamu dah potong atas dan bawah, basically terus ganti kamu punya limit ke dalam function. Okay, so kita akan tinggal ganti square root 4 plus 2, which become 2 plus 2. So, our final answer untuk soalan ni adalah equals to 4. Okay, so still remember, kalau kamu dah mula gantikan x dengan limit, so limit dah tak boleh tulis. Okay, so final answer is equal to 4. Ini adalah contoh soalan yang kita akan multiply by conjugate untuk kita solve soalan yang case 0/0.